diriwayatkan daripada Hadrat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, sesiapa yang berhasrat menemui Allah Subhanahu wa taala pada hari esok, yakni hari akhirat, sebagai seorang Islam, maka hendaklah dia memelihara solat-solat fardu dengan mengerjakan solat di mana tempat azan dilaungkan, yakni di masjid. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan untuk Nabi kamu jalan-jalan petunjuk, dan solat berjemaah adalah salah satu daripada jalan-jalan petunjuk itu. Jika kamu bersolat di rumah, kamu sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang meninggalkan solat berjemaah, maka sebenarnya kamu telah meninggalkan sunnah Nabi kamu. Dan apabila kamu meninggalkan sunnah Nabi kamu, maka sesatlah kamu. Apabila seorang mengambil wuduk dengan sempurna, kemudian pergi ke masjid, maka bagi setiap langkah yang dilangkahinya pasti akan ditulis untuknya satu pahala dan ditingkatkan satu darjat dan dihapuskan satu dosa. Sesungguhnya kami melihat bahawa tidak ada seorang pun di kalangan kami yang meninggalkan solat berjemaah, melainkan orang yang benar-benar diketahui kemunafikannya. Seorang itu akan dipimpin oleh dua orang yang disertakan dalam solat berjemaah. Dalam riwayat yang lain dinyatakan bahawa sesungguhnya saya melihat bahawa tidak ada di kalangan kami meninggalkan solat berjemaah kecuali orang yang terang-terang munafik atau yang sakit. Yang sakit pun jika dapat dibantu oleh dua orang akan dibawa ke masjid sehingga dapat menyertai solat berjemaah. Dan dikatakan bahawasanya Rasulullah SAW mengajar kami jalan-jalan petunjuk, Sunanul Huda, dan antara jalan-jalan hidayah itu ialah mengerjakan solat berjemaah di masjid yang dilakukan azan. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ibnu Majah. Keterangan para sahabat sangat mengambil berat terhadap solat berjemaah, sehingga orang yang sakit pun akan berusaha sedaya upaya untuk menyertai solat berjemaah walaupun terpaksa dibantu oleh dua orang. Sudah semestinya lah mereka mengambil berat terhadap solat berjemaah. Dan junjungan kita Nabi SAW sendiri juga melakukan sedemikian rupa. Ketika hampir wafat, baginda SAW berkali-kali pingsan kerana sakit tenat. Baginda SAW berulang kali meminta air untuk berwuduk. Akhirnya baginda SAW dapat berwuduk dengan sempurna. Oleh kerana tidak terdaya berjalan sendiri, dengan penuh kesusahan dan kepayahan, baginda SAW pergi ke masjid dengan dibantu oleh Hazrat Abbas radhiyallahu anhu dan seorang sahabat yang lain. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu anhu telah mengimami solat kerana mentaati arahan Rasulullah SAW, dan baginda SAW pun turut menyertai solat berjemaah itu. Hazrat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, beribadatlah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia berada di hadapan kamu dan kamu sedang melihatnya. Anggaplah diri kamu di kalangan mereka yang telah mati. Jangan sekali-kali menganggap diri kamu di kalangan orang-orang yang hidup. Maka dengan itu kamu tidak akan bergembira atau bersedih kerana sesuatu sebab. Peliharalah diri kamu daripada doa yang tidak baik daripada orang yang dizalimi. Dan sesiapa antara kamu yang mampu menunaikan solat isyak dan solat subuh secara berjemaah, tunaikanlah walaupun kamu terpaksa merangkak untuk mengerjakan solat tersebut. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahawa solat isyak dan solat subuh amal berat bagi orang munafik. Kalau mereka mengetahui betapa besarnya pahala berjemaah, sudah tentulah mereka akan ke masjid walaupun terpaksa merangkak. InsyaAllah tuan-tuan, kita dengar, kita iktibar, dan mudah-mudahan kita dapat sampaikan kepada sahabat-sahabat kita yang lain, insyaAllah.